Assalamualaikum Encik. Hai, saya Nura Azani binti Abdul Aziz. Saya akan mulakan pembentangan ini. Encik berminat membuat pinjaman kereta kan? Baiklah, kejap lagi Encik akan melihat berkenaan mengenai infografik. Sebelum Encik melakukan pinjaman loan kereta, jadi Encik perlu faham dulu anuiti yang mana merupakan satu kontrak yang telah dikeluarkan dan diedarkan ataupun juga dijual oleh institusi kewangan yang telah melaburkan dana dengan bertujuan bagi membayar aliran pendapatan tetap di kemudian hari. Okey, selain itu dengan digunakan terutamanya adalah untuk bertujuan persaraan dan juga membantu bagi individu yang menangani risiko melebihi simpanan mereka. Maka dengan itu, wujud pertama fasa pengumpulan seperti pelabur membiayai produk tersebut dengan pembayaran sekaligus atau secara berkala. Setelah fasa anuitisasi dicapai, produk mula membayar kepada orang yang menerima wang setiap tahun sebagai wang sara hidup untuk jangka masa yang tetap atau juga untuk jangka hayat bagi penerima anuiti yang tinggal. Di samping itu, terdapat anuiti yang dapat disusun menjadi pelbagai jenis instrumen seperti pendapatan tetap, berubah-ubah segera dan tertangguh untuk memberi kelonggaran kepada pelabur. Assalamualaikum. Saya Siti Anisalwa binti Ismail daripada kelas DPM 4A. Okey, kalau kita tengok apa syarat yang ditetapkan oleh pihak bank kepada peminjam, yang pertama, umur mestilah tak melebihi di antara 18 tahun. Okey, yang layak untuk mohon, yang pertama adalah umur dari 18 tahun sehingga 70 tahun. Yang kedua, ada kelayakan gaji minimum RM2,000. Yang ketiga, nama pemohon mestilah tidak disenaraikan hitam ataupun tidak muflis. Yang seterusnya adalah ada bank statement EPF, ada bank statement atau EPF atau KWSP. Kenapa kena ada? Sebab pihak bank dia nak tengok ni sebagai bukti kepada pihak bank yang mana peminjam tu dia ada income dan dia boleh bayar balik pinjaman yang dah dipinjam. Yang seterusnya adalah ada lesen memandu yang sah. Kalau kata pemohon tu tak ada lesen memandu, boleh untuk dapatkan pinjaman, tetapi dia kena ada gaji basic RM3,000 dan ke atas. Dan seterusnya kena ada guarantor ataupun penjamin. Kenapa kena ada penjamin? Penjamin ni diperlukan sekiranya puan ataupun pemohon gaji tu kurang daripada yang ditetapkan lah, yang ditetapkan daripada syarat kelayakan minimum pembelian kereta tadi. Disebabkan oleh itu, maka penjamin diperlukan untuk support balik permohonan yang dibuat oleh pemohon. Syarat-syarat untuk orang yang nak jadi guarantor, yang pertama mesti dari kalangan ibu bapa ataupun pasangan, sama ada suami ataupun isteri yang bekerja dan gaji mereka itu mestilah RM2,000 dan ke atas. Yang seterusnya adalah skim graduan. Skim graduan ni adalah khusus untuk graduan yang dah habis belajar ataupun yang dah lama habis belajar, tetapi syarat dia janji tak lebih daripada umur 30 tahun. Dekat off letter, okey, dekat off letter tu mestilah ada tertunjuk ataupun tertera gaji yang akan diterima oleh pemohon. Skim graduan wajib kena ada lesen memandu yang sah. Hanya perlu bagi IC, lesen memandu, offer letter dan diploma ataupun degree. Kalau nak bagi yang transkrip tu pun boleh, tak ada masalah pun. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salim bin Razlan dari kelas DPM 4A. DPM 20202449. Saya akan menerangkan berkaitan infografi yang kami lakukan mengenai pembelian produk MyBee. Saya akan pecahkan kepada dua perkara, iaitu jenis-jenis produk MyBee dengan harganya dan cara pembeliannya. Kamu boleh lihat pada infografi ini kita mempunyai
tiga jenis kereta produk Myvi iaitu Myvi 1.3X yang automatik, Myvi 1.3G automatik dan Myvi 1.3G manual. Warna mereka juga adalah berbeza iaitu Myvi 1.3S berwarna electric blue dengan harga RM46,321.28. Manakala Myvi 1.3G automatik berwarna granite grey dengan harga RM44,341.97 dan Myvi 1.3G manual berwarna lava red dengan harga RM42,555.37. Jika anda berminat dengan salah satu jenis produk Myvi, anda perlu membuat pendahuluan sebanyak 10%. Katakanlah anda ingin membeli Myvi 1.3X. Jadi jumlah pembayaran awal ialah RM4,600, manakala Myvi 1.3G manual dan auto ialah RM4,400 dan RM4,200. Jadi, cara kami mendapatkan harga 10% itu ialah dengan mendarabkan harga keseluruhan kereta termasuk insurans dengan 0.1 bersamaan dengan 10%. Anda juga perlu membuat pinjaman sebanyak RM42,000 jika anda memilih Myvi 1.3X. Manakala Myvi 1.3G automatik, anda perlu membuat pinjaman sebanyak RM40,000 dan Myvi 1.3G manual pinjamannya ialah dengan harga RM38,000. Faedah yang dikenakan ke atas pembelian produk Myvi ini ialah sebanyak 2.9%. Contohnya, jika anda memilih Myvi 1.3S dan ingin membayar selama 9 tahun, harga yang anda perlu bayar ialah RM500 setiap bulan. Manakala harga faedah yang dikenakan secara keseluruhan ialah RM7,678.42. Manakala Myvi 1.3G auto dan manual dikenakan faedah dengan harga keseluruhan sebanyak RM7,391.03 dan RM7,016.63. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursalah Batin Nadir. Saya adalah pegawai bank Afin Bank. Jadi cik telah mengambil kereta Myvi 1.5X automatic electric blue. Jadi harga penuhnya adalah RM46,321.58. Jadi sepatutnya cik mengambil masa sebanyak 7 tahun untuk menghabiskan loan pinjaman kereta ini. Namun pada hari ini, tahun yang kelima, cik telah datang untuk membayar terus. Jadi bayaran terus yang cik boleh lakukan adalah tinggal sebanyak RM14,206.38. Jadi kenapa pada tahun yang kelima ini cik perlu membayar lagi RM14,206.38? Jadi mari kita lakukan kira-kira. Okey, baiklah cik, mari kita buat jalan kira-kira bagi outstanding loan ini. Okey, sepatutnya cik mengambil kereta Myvi 1.5X ini yang berharga RM46,321.58. Jadi, sepatutnya cik membayar selama 7 tahun, iaitu setiap bulan cik perlu membayar pada kami sebanyak RM610. Seperti yang cik lihat pada infografik, harganya adalah RM610. Jadi, kenapa RM610 yang cik perlu membayar setiap bulan? Okey, kami menggunakan formula ini. Jadi, formula ini adalah A sama dengan R buka kurungan 1 tolak buka kurungan lagi 1 tambah I tutup kurungan kuasa dengan negatif N dan kurkan semua dengan I dan tutup kurungan. Melalui formula ini, kita telah dapat maklumat-maklumatnya. A adalah RM46,321.58 iaitu harga penuh bagi kereta Myvi ini. Dan Q adalah merupakan 2.9% iaitu peratus yang Afin Bank ambil melalui loan yang cik telah ambil. Dan N merupakan 7 tahun darab dengan 12 bulan iaitu sebanyak 84 bulan iaitu yang sepatutnya cik bayar. Dan I-nya merupakan 0.029 per dengan 12. Jadi T-nya adalah 7 tahun yang telah cik mohon pada awalnya. Jadi pengiraannya adalah seperti ini. Dan kita telah dapat R iaitu sebanyak RM609.98. Jadi kita bundarkan pada harga yang benar iaitu sebanyak RM610. Jadi cik sepatutnya membayar RM610 setiap bulan. Tapi pada hari ini cik telah datang dan hendak melunaskan terus bayaran pada tahun kelima. Jadi kita menggunakan RM610 tadi untuk formula seterusnya. Jadi formulanya adalah formula sama iaitu kita menggunakan formula A. Dan kemudian yang berubah adalah maklumatnya, tapi berubah sedikit saja. Dan
Artinya adalah 7 tolak 5, iaitu merangkumi 7 tahun tolak 5 tahun, iaitu sepatutnya cik membayar selama 7 tahun tapi cik membayar awal selama 5 tahun. Jadi yang tinggal adalah 2 tahun. Dan N merupakan 2 tahun ini darab dengan setiap bulan, iaitu selama 12 bulan sama dengan 24 bulan. Dan I-nya masih sama. Jadi oleh itu formula ni adalah sebegini. Dan kita kirakan. Jadi cik perlu membayar sebanyak RM14,206.38 atau kami genapkan sebanyak RM14,200. Jadi cik faham? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisara binti Muhammad Saidi. Nombor matrik DPM 2020248332. Saya daripada kelas DPM 4. Okey Encik, ini merupakan jalan kira yang saya sudah lakukan. Okey, ini adalah kaedah pengiraannya. S merupakan jumlah semua nilai pembayaran berkala yang akan pihak bank kirakan. R pula merupakan ansuran bulanan. Contohnya, kalau Encik membeli MyV model 1.3X, ansuran bulanan Encik ialah RM610 untuk tempoh 7 tahun sekiranya Encik mengambil 7 tahun. I pula merupakan kadar faedah berkala iaitu 2.9% yang telah ditetapkan oleh pihak bank. N pula merupakan jumlah faedah yang dikira dalam jangka masa annuity. Okey, untuk lebih Encik memahami jalan kira, saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Jadi, S akan disama dengan kandungan RM610 iaitu ansuran bulanan darab dengan 1 dan ditambah dengan 2.9% dan dibahagi dengan 12 untuk tempoh 12 bulan dan didarab dengan jumlah faedah dalam jangka annuity, kemudian ditolak dengan 1 dan dibahagi balik dengan kadar faedah berkala yang telah ditetapkan oleh bank iaitu 2.9% dibahagi dengan 12. Okey, seterusnya Encik, ini merupakan formula untuk mengira faedah annuity pada jumlah akhir tempoh pelaporan, iaitu I sama dengan S tolak R darab dengan N. I adalah kadar faedah annuity. S merupakan jumlah yang dikira tadi yang kita dah kira iaitu RM4,300.8. R adalah ansuran bulanan dan N ialah jumlah faedah.